semangat berkumpulan itu. So kita cuba menanam semangat itu supaya kita sama-sama habis, sama-sama menamatkan segala benda-benda yang negatif, panggilan daripada Malaysia, distraction daripada kawan-kawan dah bina, kerjaya, beli rumah, beli segala bagai. Kita masih lagi berduduk kat sini belajar dan menghabiskan saki-waki perjuangan. Kita kena ada support system. Jadi itulah peranan pertemuan pada pagi ini. Sebenarnya peranan grup Da'am. Siapa tahu grup Da'am? Grup Da'am di Rosa Aulia Malaysia ni, grup itu ditubuhkan pada 2016 lebih kurang. Grup tu untuk menyokong pelajar-pelajar Rosa Aulia, tapi banyak yang dah balik dan seumpamanya. Jadi kita cuba nak menghidupkan semangat itu. Walaupun pertemuan ini tidaklah ditaja oleh mana-mana badan-badan tertentu, tapi ditaja oleh roh-roh yang menyayangkan ataupun menyayangi anak-anak watan kita di sini, untuk sama-sama kita menghabiskan dan menamatkan perjuangan kita di bumi Al-Azhar ini, insya-Allah. Jadi ana bukanlah penceramah pertama, ana bukan penceramah pada asalnya pun, kan. Jadi ana hanya membuka majlis. Kita ada 3 slot secara umum. Slot yang pertama kita akan dengar perkongsian daripada Ahlan wa Sahlan Ustaz Lutfi. Kita akan dengar perkongsian kepada daripada yang ustaz yang sudah memunaqashah. Yang pertama kita akan persilakan Ustaz Khairul Anam, dan juga kemudian Ustaz Lutfi. Kita akan masa lebih kurang 40 minit untuk dua-dua. Seorang akan 25 minit dan 25 minit menceritakan secara umum pengalaman dan perjalanan dia di dalam Rosa Aulia di Mesir. Slot yang kedua adalah slot bagaimana mencari tajuk. Boleh nak tahu siapa yang ada tajuk lagi? Siapa yang dah ada tajuk? Okay, so ada 3 yang lain tak ada tajuk. Okay. Macam mana cari tajuk, proses mencari tajuk, perkongsian pengalaman juga, study case, dan bagaimana nak buat khutbah bahas atau khitbah bahas. Mana yang betul lah Ustaz Afifi, khutbah bahas ke khitbah bahas? Secara fusahnya khitbah lah, secara ambilnya khutbah lah. So ada 2 janib kat situ. So jadinya macam mana nak buat khutbah bahas? Anak akan bagi contoh. Ikhwah kena stay in tune di dalam WhatsApp tu. Maknanya banyak file-file yang kita akan kongsikan. Font apa, contoh khutbah bahas, nama zat khutbah bahas. Yang tu takkan jumpa nama zat khutbah bahas dekat Jamiah. Anak boleh yakin, jamin. Siapa pun tak susah nak bagi nama zat, nak buat proposal tu. Semua cari sendiri. Jadi kita akan singkatkan proses tu untuk kita boleh lebih cepat. Dan juga bagaimana nak dirasah masalah, contoh-contoh tesis tertentu. Walaupun dirasah masalah mungkin berbeza mengikut kisim, mengikut kuliah masing-masing, tapi kita bagi contoh untuk membuka ufuk ikhwan dan akhwat. Bagaimana dia nak menulis di dalam. Anak tak kerti bahasa Arab anak tadi, tulis je lah, kan? Yang penting tahu kita nak letak apa. Itu kita akan bincangkan sekali. Dan yang slot yang ketiga yang akan dipandu oleh Al-Fadhil Ustaz Afifi kita, bagaimana menggunakan Word, Microsoft Word dengan cara yang mudah dan cepat dan moden. Maksudnya kita bukan banyak-banyak benda. Sebenarnya Word ni dia dah ada dia punya setting-setting dia. Cuma kita kena tahu supaya tidak menyusahkan kita punya proses. Lepas itu nak buat fihris, nak buat footnote macam mana, nak buat dia punya, kalau ni bertukar sini, tukar segala muka surat dan seumpamanya, dia akan jadi payah. Dan juga itu akan diajar ataupun ditunjukkan oleh Ustaz Afifi, serta bagaimana penggunaan Maktabah Syamilah sedikit sebanyaklah. Wallahu a'lam. Tanpa memanjangkan masa, ana mempersilakan kita punya panelis kita yang pertama, Al-Fadhil Ustaz Khairul Anam dan Ustaz Lutfi boleh duduk depan terus untuk berkongsi pengalaman dan juga perjalanan di dalam mengharumi Viva yang daripada awal sampai tamat. Sekian, ana persilakan dengan segala hormatnya, ana persilakan Fadhil Ustaz Khairul Anam dan juga Ustaz Lutfi untuk hadapan, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Yang pertamanya saya berterima kasih kepada pembuka bicara tadi, Ustaz Syamil kita. Semoga insya-Allah bimbang beliau akan mendapat yang terbaik. Insya-Allah, amin. Dan begitu juga saya raikan Ustaz Zul baru juga bimbang baru ni, dah 2 bulan, 3 bulan. 3 bulan lah, bimbang 3 bulan. Alhamdulillah dapat mumtaz kan. Itu tak datang. Kawan awak tak datang. Sikit mata. Ha? Buat nasi. Okay. Jadi yang terbaru rasanya itulah yang faham kan. Kan ada lagi baru. Tak ada kan. Ucap tahniah lah pada siapa yang baru-baru ni. Dan begitu juga dengan rakan-rakan seperjuangan dalam menyelesaikan master di Al-Azhar atau master di Mesir lah, master di Mesir umumnya. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, pertamanya nama saya diberi nama Khairul Anam bin Yazid, berasal daripada Pahang lah. Saya datang ke Mesir ni agak awal sikit, 1993. Rasanya dia tak lahir lagi saya. Habis universiti pada tahun 2005. Habis universiti Azhar, saya masuk kuliah dakwah. Tahun pertama dibuka untuk Wafidi. Pada tahun tu saya tak tahu nak masuk kuliah apa. Baru habis ma'had tu. Lepas tu lompat kelas pula kan. Ma'had kan ada musabaqah kan. Kemudian konon je lah dulu kan, nak lain pada orang lain lah. Ataupun orang dulu dengan ceritanya kuliah dakwah ni agak tough lah. Kata apa 30 juzuk lah, macam-macam lah, gembur-gembur je kehebatan kuliah dakwah ni. Jadi berminat, cuba. Tiba-tiba ada dalam, dulu kita daftar sendiri kan untuk masuk kuliah ni. Kita pergi kat maktab jamiah ni. Jadi beli borang, isi borang di rumah. Tiba-tiba ada plekat tu, ada plekat kuliah dakwah. Jadi pilihan yang pertama tu letak kuliah dakwah. Jadi alhamdulillah dapatlah kuliah dakwah. Kemudian habis tahun 2005 tu, anak ni kebetulan sebenarnya tasfiah tahun 2005 ni. Tetapi disebabkan anak kepada Amin, dia pun tasfiah. Jadi dibuka tahun kabul untuk Dirasat Ulia tu pada tahun tu. Sepatutnya Dirasat Ulia ni untuk yang lulus lulus masa mula-mula tu je. Yang Sofi lah, yang bukan ada tasfiah. Siapa yang ada tasfiah biasanya tahun depan lah cerita dia. Tapi alhamdulillah tahun tu mungkin sekian lah nak cerita kan. Anak pun masa tu memang dah putus asa lah. Anak kata dekat Mu'ana, kata anak balik lah tahun ni, tak sambung master lah. Walaupun asalnya memang ada niat nak sambung master, tapi sebab ambil tasfiah, anak tengok baju masa tu kat rumah kan, orang perempuan keluar dah kahwin lah. Lepas tu tengah basuh baju tu, tiba-tiba ada kawan ketuk, kawan Arab lah, Bushra ya Khairul Anam, dia kata. Dia kata insyaAllah dia minta kabul lusa ke esok. Jadi masa tu, zaman tu minta kabul 9 juzuk kan, 8 juzuk minta kabulnya, 8 juzuk. Jadi mengulang Quran tu daripada tak tidur malam lah. Biasalah tu orang Azhar, dia 11 minit Alhamdulillah markah paling tertinggi sekali dalam sepanjang kuliah untuk kabul lah. Dapat 90 lebih. Lupa dah 90 berapa kan. Jadi dapat mumtaz lah. Dapatlah masuk tu. Kemudian memilih Hisin Adian Mazahid. Dia ada 2 sahaja bidang dalam kuliah dakwah ni, Adian Mazahid dengan Saqafah. Dan kuliah dakwah ni dia boleh ambil juga boleh pindah ke dakwah di Suludin lah. Kan? Dakwah di Suludin
Anda ambil bidang kat situ lah. Jadi masuk ajar mazahib lah. Ajar mazahib ni masa zaman Anda masuk tu, orang wafidin 2 orang, Ana dengan kawan sahabat dari India. Jadi sahabat Ana India ni masuk atau barakallah memang hebat lah. Jadi Alhamdulillah tahun 1 tu, masa tahun 1 tu Ana ambil jurusan ni. Tahun dulu ni dia tak lulus 1 dia ulang semua kan. Jadi memang kalau tak lulus tu memang tak ambil Syafawi lah. Jadi tahun 1, masa tahun 1 tu tak lulus, ulang. Ambil jurusan ni, ulang semua lah. Alhamdulillah tahun 1 tu lulus masa jurusan ni. Benda semua tak sangka lah. Cumanya pengajian di pengalaman di Azhar ni, Alhamdulillah, Ana memang Ana tak tumpulah pengajian-pengajian luar masa tu. Sikit sangat. Kalau pergi di Masjid Azhar pun sikit sangat Ana pergi di Masjid Azhar. Masa tu dah start bermula ni pengajian-pengajian luar kan. Ana bersebatan dengan Syekh Mustafa Imarah, Mustafa Amran. Ana bersebatan dengan beberapa orang. Ada Syekh Zahir, kalau orang Suria tu lah, siapa pernah mengaji dengan beliau. Dan beberapa orang Syekh lah yang mengajar di sekitar Azhar. Tuan Royan pun ada masa tu. Jadi memang bila tumpu pada master ni, memang pengajian-pengajian luar ni agak kurang pergilah. 2 tahun tu memang nak tumpu pada kuliah lah sepenuh masa. Sebab kuliah pun biasa kita maklum bahawa pengajian dia tak tentu. Kadang-kadang doktor datang, kita datang waktu tu, kadang-kadang doktor tukar, petang pula, lepas asar, kadang-kadang pagi pula, kadang-kadang ikutlah. Jadi duduk main di kuliah tu lah. Tapi masa tu mungkin dia muda lagi, walaupun dah berkahwin. Jadi seronok lah dengan keadaan macam tu kan. Jadi pengalaman. Kemudian kebetulan pula pengajian-pengajian di dakwah ni dia tak ada kitab. Dia cuma bagi marajat-marajat. Jadi dia bagi tajuk-tajuk, dia suruh kita buat bahas. Jadi memang sentiasa sibuk lah dengan bacaan buku lah. Baca buku macam-macam lah, anak pun lupa dah baca buku apa. Macam-macam buku. Jadi dengan cumanya pengalaman pernah sekali tu ada budak tanya doktor, macam mana soalan datang bila periksa ni. Doktor kata kena meniru ke? Jadi maknanya soalan tu sangat penting lah. Kalau kita tahu untuk mencari soalan tu, maknanya kita dapat dah key lah, kunci untuk kita jawab soalan. Jadi cuma yang jadi masalahnya ialah bila abahas terlalu banyak ni, kita hentam lah. Masa tu Ana pun agak lemah dalam bahasa Arab. Jadi memang sehentam-hentam ni. Tapi Alhamdulillah lah kita belajar daripada hentam tu. Alhamdulillah tahun 2 Ana tak mengulang lah. Lulus awal, Alhamdulillah. Terus masa tu kebetulan pula ayah Ana meninggal. Masa tahun 2 tu sebelum periksa sebulan, ayah Ana meninggal. Bila ayah Ana meninggal tu, Ana memang bersadang sebenarnya nak pergi ke Yaman sebenarnya, nak pergi menulis. Cerita panjang lah kan. Kata ayah Ana, kata Mesir ni dia punya masa dia terlalu banyak di bas. Ana pun takut nak beli motor. Ramai sahabat-sahabat meninggal masa tu kebetulan baru pelajar Terengganu meninggal ni, motor SA. Meninggal di tak silap Ana di Hainan di Sikah dia anak. Jadi masa tu pun ramai pelajar-pelajar kita beli motor ni. Tapi masa tu bukan motor Benelli lah. Motor memang nampak lawa lah jenis. Sekarang tak ada lah motor-motor tu. Ini motor-motor macam Harley Davidson semua. Sekarang dah tak ada lah motor-motor jenis macam tu. Jadi ayah Ana pun setuju lah masa tu. Jadi dia kata memang disuruh Ana teruslah pengajian di sini. Tapi dia meninggal. Jadi ialah mak Ana pun tak sihat. Dia tak sihat, mak Ana suruh buat tajuk Indonesia. Masa tu mungkin sebab kita belajar hadian, memang minat sangatlah kita Injil ni. Sebab kita belajar memang nas betul kita Injil. Masa tu yang mengajar Ana di antara Dr. Abdullah Samad. Kuliah dakwah ni 2 orang dia punya
bintang doktor je lah zaman tu. Dr. Abdullah Samad dengan Dr. Abdullah Barakat. Dua-dua dah lari ya. Seorang memang dia pemikiran ikhwan sikit. Seorang lagi dia dituduh lah. Dia sekarang dekat Saudi, duduk Saudi. Dan Musyawarah Dr. Hamzah masa tu Dr. Abdullah Samad sementara lah. Kebetulan bila dah lulus tu nak cari tajuk lah. Cari tajuk ni biasa lah. Tetapi doktor masa tu dia tekankan tajuk di Malaysia. Dia minta supaya buat tajuk di Malaysia. Jadi masa tu Anda fikir nak buat ni lah, nak buat kaunsil kan. Sebab kita minat kita Injil apa semua ni. Tapi dah diambil oleh orang lain lah, orang Malaysia juga. Tu yang sembang Ustaz Fifi tadi, Ustaz tu nama Ustaz Zubir. Dia pun dah jadi pensyarah di Insaniah tak salah. Saya rasa dia pernah datang ke Mesir, tapi dia ditolak oleh tu saja. Mungkin sebab lama kan tak datang. Wallah alam lah apa cerita dia lepas tu. Adakah dia dah habis viva ke apa, dia diam ke, wallah alam. Tapi tajuk tu tak dapat lah. Anda terpaksa pilih tajuk lain. Jadi fikir mula-mula rancang untuk Jemaah Islamiah seluruh Malaysia. Jadi bila bincang dengan ada seorang doktor tu mengajar UIA, doktor kelas dakwah. Nama dia Abu Salam Bishbishi, nama dia lupa dah. Belakang lupa. Dia dah pilih nama dia Dr. Abu Salam. Pernah ngajar UIA 2 tahun. Dia kata kalau kau ambil semua Jemaah Islamiah di Malaysia ni, ini salah doktor dia kata. Kami satu je. Jadi ambil satu je. Fikir ambil Parti Islam Malaysia. Kan? Jadi sebab tajuk sebenarnya, tajuk paling mudah di Azhar ni adalah tajuk berkaitan dengan negara kita. Buatlah tunggal langgang khutbah pun anda rasa lepas. Memang dia nak sangat. Tapi risikonya terlalu besar. Risikonya bila buat tu anda nasihat pada sahabat-sahabat ataupun siapa yang nak buat tajuk, anda rasa kebanyakan yang tajuk Malaysia, kebanyakan semua tak siap. Boleh katakan ramai tak siap lah. Kawan anda ramai buat tajuk Malaysia. Contohnya anda rasa Ustaz Fawaz Fadino, dia buat tajuk logo di Malaysia, jenayah logo di Malaysia. Tak siap. Ini anda rasa dengan cerita macam Ustaz Zubir sebab dia balik Malaysia kan. Yalah, tafsir di Malaysia juga, kesensasi di Malaysia kan, tak siap je. Jadi siapa yang buat tajuk di Malaysia, dia memang masalah lah. Bila faham lah, bila kita balik Malaysia, kita akan realiti sebenar kehidupan kita. Anak kita, kalau anak lah, dan kita sederhana, keluarga yang sederhana. Jadi terpaksa bekerja, kemudian ada isteri pula, ada anak pula, anak besar. Kadang-kadang kita kena fikir, zaman ni bukan zaman kita je, zaman anak kita pun nak hidup juga kan. Kalau kehidupan tu kata smooth, lancar, tak ada masalah lah. Kita nak mendahulukan diri kita. Tapi kita kena pastikan bahawa kehidupan kita ni semua lancar macam biasa. Jangan pentingkan diri lah. Sebab di zaman dia adalah zaman dia. Siapa suruh kahwin kan. Jadi biasalah hidup di Malaysia ni mula-mula tu agak semangat juga lah. Pergi UIA, pergi UKM, cari masuk library dan sebagainya apa semua. Lepas tu makin lama makin pudar lah. Makin pudar. Dan Ana 7 tahun di Malaysia. 7 tahun di Malaysia. Kemudian memang dah tahun ke-4 ke tahun ke-5 tu lepas mak Ana meninggal. 2 tahun lepas tu ke setahun setengah lepas tu mak Ana meninggal. Lepas mak Ana meninggal tu memang Ana tak fikir lah. Sebab yang sungguh Ana buat Master Azhar ni ayah Ana. Ana ni fikir nak tidur je sebenarnya. Tapi sebab ialah hasrat ibu bapa kan. Jadi kita selesaikan je lah. Dan bila mak Ana meninggal tu, Ana fikir macam tak payah lah. Masa tu dah takdim OUN, Open University Malaysia. Ada buat cawangan di Kuantan masa tu, di Pahang. Jadi Ana pun jumpa dengan siapa? Baginda tu, PU.
PU Hamizi. Apa kenal lah? Hamizi, Ustaz Hamizi. PU Hamizi ni dia jumpa dekat masjid, dia sembang pasal OUM. Dia pandai sembang. Orang kata sembang kencang kan. Terpengaruh dengan dia, jadi masuk juga OUM. Masuk OUM tu, dia belajar juga 2 tahun. Lebih kurang setahun setengah lah. Lebih kurang setahun setengah tu, tiba-tiba dia dipanggil untuk interview MUID. Untuk MUID. Kemudian rezeki lagi. Orang nak katakan rezeki tu. Rezeki nak masuk Azhar. Sebab kebetulan syafaat daripada anak Amir. Yang ni rezeki pula, tiba-tiba dia kata kalau awak diterima kerja Majlis Agama Islam Pahang ni, adakah awak sudi dihantar ke Mesir? Biasanya orang hantar ke Mesir ni, biasa dia ambil daripada jabatan je. Dia tak ambil orang luar. Tapi anak interview tu memang dia ambil untuk orang yang luar. Kerana dia interview untuk ambil orang untuk dihantar ke Mesir. Anak pun kata, takkan tak terima, confirm saya terima. Isteri ada masalah? Tak ada masalah. Tak rujuk dah isteri. Jadi lepas tu, bila Alhamdulillah, lepas tu, lepas tahun lepas tu, masa tu dia memang dah kata nasib lah. Kalau ada rezeki di Azhar, adalah, tak ada lah. Datang lepas tahun lepas tu, sebab tu baru Mesir berlaku revolusi kan. Masa tu jatuh Mursi kan. Kemudian lepas datang tahun 2014 datang Mesir, bulan 6 je lah. Kemudian anda putus pergi kuliah. Anda pergi kuliah, anda jumpa Syu'un Talabah tu. Jadi dia pun Alhamdulillah kenal lagi anak. Dia dah dulu tak ramai kan. Orang Wafidi tak ramai. Jadi dia tanya dia macam mana aku punya risalah masih lagi jalan lagi tak? Dia kata boleh kan, tapi dengan syarat dia kata. Apa syarat dia? Kena dapat sign daripada Musyrif. Satu, orang kata apa, kira orang kata apa, takut lah ni Musyrif ni. Nak orang Melayu kan. Orang Arab mungkin dia selamba je Musyrif ni. Sejuk. Dia sikit lah sejuk kan. Tadi 25 lah, 25. Okey dah lagi lah. Okay. Jadi bila jumpa Musyrif tu, Musyrif kata sebelum aku bagi taukid dengan kau ni, aku nak tengok mana kau punya kerja kau. Alhamdulillah lah, anak pun dapat syafaat ke. Sebab anak kenal anak Amir tu. Anak Amir tu baik pula dengan Musyrif anak. Kebetulan hari esoknya kepada pergi kuliah, member dia baru tiba doktor. Member Arab lah. Dia dah minta nombor telefon dengan ayah member anak tu. Member doktor. Esoknya telefon dia. Anak sama batch dengan, kalau kenal Abdul Rushdi, sama Duf'ah anak master. Cuma tak tahu dia jumpa anak, dia kenal tak kenal. Tapi masa kuliah tu kira rapat je lah. Jadi anak tahu tak rapat macam orang lain lah kan? Tapi jumpa tu mesra lah. Jadi anak kontak member anak ni, nama dia Haisam, Dr. Haisam. Lepas tu esok ni buat perjumpaan dengan dia lah. Jumpa dia, biasalah Arab lama tak jumpa kan. Kemudian tanya dia pasal risalah apa semua. Dia kata tak apa, dia settle. Dia telefon member dia yang anak ambil tadi. Kemudian telefon doktor, dapat buat perjanjian semula dengan doktor. Tunjuk kertas dia dekat dia, syafaat siap. Dia pun tengok. Dia tak setuju mana lah. Tapi dia kata, aku tak faham kau ini, kau betulkan balik semula. Sebab ada terjemah kebanyakannya ada buat macam, asalnya ada buat apa tu, macam madah ilmiah, ada pun madah ilmiah je. Macam benda-benda yang akan letakkan dalam apa, dalam isi nanti. Tapi ada terjemah, masalahnya ada terjemah ni, terjemah apa ni apa, perlembagaan, perlembagaan PAS. Jadi anda terpengaruh dengan satu tesis di Indonesia tu, tesis doktor. Dia sembang pasal perkembangan perlembagaan tu. Jadi anda buat dia punya tu. Jadi memang dia pun tak faham lah.
faham-faham bahasa perlembagaan, anda pun tak faham. Jadi satu benda yang kita sebenarnya tengoklah apa benda yang kita nak terjemahkan kan. Jadi sebenarnya bahasa-bahasa undang-undang ni memang susah sikit lah. Untuk bahasa contohnya awal syariah, dia kena perhatikan sikit lah. Bahasa undang-undang ni dia kena halusi sikit. Kemudian Alhamdulillah, bila doktor setuju tu, mula menulis dan sebagainya. Tapi cuma masalah Ana ni, masa mula menulis tu, sebab Ana punya tulisan adalah Al-Hizb Al-Islami wa Juhudu fi Da'wah. Bila wa Juhudu fi Da'wah, Ana tak bezakan di antara politik dengan dakwah, kan? Lagipun Ana rasa masa tu politik adalah dakwah, dakwah adalah politik. Dan Ana teruskan macam tu. Sebab apa? Sebab Juhud dalam PAS yang Ana tengok kebanyakannya tak nampak dari segi asing, dia berasing daripada dakwah tu, kecuali NGO dia. Kalau pemuda sendiri, kalau tengok daripada segi program dia daripada awal sampai akhir, semuanya memang boleh kita katakan ada politik lah. Begitu juga dengan kawasan, begitu juga dengan mana-mana negeri dan sebagainya. Cumanya dia ada selit di situ usul-usul dakwah. Jadi nak tak nak, Ana terpaksa buat, dan kesan dia banyak adalah kesan, natijah dia adalah natijah disebabkan menang pilihan raya dan sebagainya lah. Tanpa natijah dari segi-segi itu tak pun nampak. Sebab apa? Dan contohnya kita tengok daripada segi kemasukan PAS di dalam kerajaan, lebih kurang tahun 73 je lah. Anda pun dah lupa, dah lama tak baca tesis. Betul tak cara dah kan. Dalam 70-an lah, lepas berlakunya 69, 1969, 16 Mei 1969. Kemudian Tun Razak mengajak PAS kepada bersama kerajaan untuk membuatkan Parti Melayu pada ketika itu. Jadi nampaklah di situ perubahan banyak berlaku pada kerajaan. Di antaranya ada wujudnya biro-biro agama, kemudian tazkirah dalam kerajaan, TV pun dah bertukar, ada azan dan sebagainya. Kemudian bermulalah pemikiran-pemikiran jemaah-jemaah Islam lain pun bersama pada ketika itu. Halal dan haram pun telah ditekankan. Lepas tu artis-artis pun kurang sikit dia punya fasad dia. Banyaklah yang berlaku. Kalau kita tengok, lepas tu bermulanya Bank Islam, bermulanya Universiti Islam dan semuanya. Dan kemudian dia banyak gelombang lah, gelombang pertama, gelombang kedua dan sebagainya. Kemudian masuk pula lepas tu dari segi tarbiyah. Tarbiyah pun ialah lebih kurang, walaupun kita kata menggunakan fatihakan, menggunakan kitab-kitab